Jadi hari ini kita meneruskan lagi pengajian kita secara formal, iaitu pengajian kitab Hadis Kursi, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan bincang untuk hari yang makin hampir kepada hari kita, iaitu hari Arafah. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan baca hadis pada muka surat 65. Babul Haji, kitab haji, hadis yang kedua. Okay, jadi kalau siapa yang ada kitab ni, tengok muka surat yang ke-65. Kelebihan hari Arafah. Kelebihan hari Arafah. Baik, kelebihan hari Arafah. Mungkin ada ramai tak ada kitab, tapi tak apalah. Saya bacakan, nanti ibu-ibu dengar. Okey, hadis yang pertama ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim dan juga hadis riwayat Al-Imam Nasa'i. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula'i. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya daripada neraka melainkan hari Arafah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan kelebihan hari Arafah. Hari yang mana Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka seramai-ramainya. Dia semisal kalau kita ambil perumpamaan, seorang pemerintah, raja maupun sultan, dia akan membebaskan ataupun memberikan pengampunan kepada banduan-banduan di penjara ni pada hari-hari khusus kan. Hari keputeraan, apa lagi? Hari-hari yang utama lah. Bila bertemu dengan hari-hari utama ni, selalunya sultan, pemerintah, dia akan ambil peluang untuk memberikan pengampunan seramai mungkin kepada rakyat. Macam itulah dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan kepada hambanya, iaitu pada hari Arafah. Itu menunjukkan kepada kita hari Arafah ni adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat utama. Namun dia adalah hari yang seringkali diabaikan dan dilalaikan oleh umat manusia. Okey, hari Arafah. Nak tengok dia hari yang kita lalaikan, saya tanya pada ibu-ibu lah. Bila hari Arafah? Bila hari Arafah? Ibu-ibu? Sehari sebelum wukuf tu, Ustaz. Betul, itu betul. Ni kalau hari bulan kita ni. Bulan Jun ke bulan Julai ke? Berapa bulan? Bulan Julai kan? Tak tahu. Kalau mak sabar je lah. Sekejap, exactly date. Masya Allah. Tengok. Itulah nak tunjukkan kepada kita. Tak peka. Betul. Dia bukan saya nak salahkan kepada semua, tak. Ni nak bagi tahu, betul lah hadis ni nak menunjukkan kepada kita, dia adalah hari yang besar, tapi hari yang seringkali diabaikan oleh umat manusia. Kalau hari tu kita tanya bila kita nak masuk satu Syawal, semua orang tahu. Bila nak satu Ramadan, semua orang tahu. Tapi bila kita kata bila hari Arafah, tak pastilah Jun ke, Julai kot. Macam itulah. Maka sebab itulah hadis ni disampaikan kepada kita nak tunjukkan kalau benar kita mengetahui hari Arafah ni adalah hari yang utama, pastinya kita dah menghitung-hitung dah bilakah hari Arafah. Sebab dia adalah antara hari yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 28 Jun. 28 Jun insya-Allah. Yes, betul, 28 Jun. Penghujung bulan ni adalah hari raya haji. Okey, penghujung bulan ni adalah hari raya haji. Okey, tak silap saya dia jatuh pada hari Rabu, betul tak? Kan? Okey. Ya, betul sekali. 28 Jun. Betul, 28 Jun is Rabu. Hari Arafah tu hari Rabu. Hari Rabu. Okey, 28 Jun adalah hari Rabu. Hari Khamis adalah hari raya haji. Okey, minggu kelima untuk bulan Jun ni.
Okey, itu menunjukkan kepada kita keutamaan. Macam kita sendirilah. Setiap kita ada anniversary masing-masing. Ada hari jadi masing-masing kan. Yang selalu kita rasa itu adalah hari yang istimewa. Bayangkan kalau kita tak ambil tahu. Sudah tentulah pasangan kita kecil hati. Sudah tentulah orang-orang yang istimewa di hati kita akan berkecil hati. Maka begitulah dengan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu hari-hari yang utama di sisi Allah Ta'ala ni, jangan kata sebulan dua. Awal lagi dah kita dah ambil tahu dah. Awal lagi kita dah cakna tentang hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita hari Arafah, hari yang utama, salah satu keutamaannya adalah hari yang Allah membebaskan seramai mungkin hamba-Nya daripada azab neraka. Lalu Nabi sebut lagi satu lagi, kata Nabi, wa innahu la yadnu, dan sesungguhnya pada hari Arafah Allah Ta'ala ni dia akan turun dekat kepada hamba-Nya. Okey. Thumma yubahi bihumul malaikah. Lalu Allah Ta'ala akan berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Okey, perkataan turun dekat sini ibu-ibu, kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Ada dua pandangan dekat sini. Turun di sini kita tidak sama ertikan seperti mana turunnya seorang pemerintah daripada kerusi pemerintahannya. Bangun daripada tempat duduk, kemudian turun. Tidak. Turun di sini adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Ini adalah merujuk kepada seperti mana yang dipegang oleh ulama salaf. Mereka mengatakan Allah turun seperti mana yang layak bagi Allah Ta'ala. Sama sekali tidak sama dengan manusia. Dan yang kedua, wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah tu turun dekat. Yang diertikan dengan turun dekat sini adalah Allah menurunkan rahmahnya. Allah menurunkan rahmahnya, pengampunannya, keredaannya dan segalanya lah. Okey, apa yang Allah Ta'ala buat? Iaitu Allah Ta'ala akan berbangga-bangga di hadapan malaikat. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berkata, ma arada haula'i, apakah yang mereka kehendaki? Maksudnya, mintalah apa sahaja, aku nak tunaikan. Mintalah apa sahaja, apa yang kamu kehendaki, aku nak tunaikan. Ini adalah keutamaan pada hari Arafah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita, hari Arafah adalah hari yang Allah Ta'ala mustajabkan doa, bukan khusus kepada jemaah haji. Tidak tetapi adalah kepada seluruh umat manusia. Sebab itu Yaumul Arafah, hari Arafah dikenali sebagai Yaumud Doa, hari kita berdoa. Yaumul Arafah juga dikenali sebagai Yaumud Doa, hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya duduk di Selangor, ibu-ibu mungkin duduk di Sri Kembangan, ada yang duduk di mana-mana negara, mana-mana pelosok dunia. Hari Arafah mereka berdoa, itu adalah hari yang sangat mustajab. Okey, baik, ini hadis yang pertama. Sekarang ibu-ibu, saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu keutamaan pada hari Arafah dan hari-hari yang berada sekitar pada hari Arafah. Ya, saya share pada ibu-ibu jap. Okey. Surah Al-Fajr adalah surah yang berkaitan tentang hari Arafah. Okey, surah Al-Fajr adalah surah yang berkaitan tentang hari Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi wal fajar, demi waktu fajar. Demi waktu fajar ini adalah merujuk kepada waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Okey, ni kita nak bertembung ni. Okey, sebelum saya nak lanjutkan ibu-ibu kena maklum hari ini ibu-ibu, iaitu kita berada di bulan Zulkaidah. Saya dah maklum pada ibu, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram, ini adalah 3 bulan yang sangat-sangat utama sebab dia adalah berada di antara 3 bulan haram. Okay? Dia berada di antara 3 bulan haram. 3 bulan haram ni, kita melakukan amal saleh, Allah Ta'ala akan gandakan pahala kita, dan kita melakukan maksiat, Allah juga akan gandakan azab kepada kita. Okay, seperti mana seseorang yang berada di tanah haram, dia melakukan amal soleh, Allah lipat gandakan ganjaran pahala.
Dia buat maksiat, Allah bayar cash dan Allah azab dia lebih berat. Maka macam itulah dengan kita yang berada di bulan-bulan yang haram. Okay. Buat amal saleh Allah gandakan pahala, buat maksiat hati-hati. Allah juga akan gandakan azab. Okay. Sekarang kita dah tengok pada surah Al-Fajr ini keutamaan. Allah Ta'ala bersumpah wal fajar, demi waktu fajar. Merujuk kepada subuh pada 10 Zulhijjah yang kita sebut sebagai hari nahar lah, hari raya Aidul Adha. Lalu Allah Ta'ala bersumpah walayalil ashr, demi 10 malam. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat ibu-ibu, hari Arafah ni dia berada di hari-hari yang khusus, hari-hari yang utama. Macam ni maksud dia. Kita ada 365 hari setahun. Daripada 365 hari, kita ada 4 bulan yang sangat utama disebut sebagai bulan haram. Okey, bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ada 4 bulan yang haram. Di antara bulan yang haram, bulan yang utama ni, ada 10 hari yang lebih utama. Apa dia? Allah kata walayalil ashr, iaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi ibu-ibu kena bayangkan keutamaan hari Arafah ni macam mana. Dia asalnya daripada 365 hari setahun tu ada 4 bulan yang utama, iaitu bulan haram. Daripada 4 bulan yang utama ni, Allah letakkan ada 10 hari yang utama, iaitu 10 awal Zulhijjah. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, afdalu ayyamil ashar. Afdal hari adalah 10 hari awal Zulhijjah. Afdalul ayyamil ashar. Afdal hari ini adalah 10 awal Zulhijjah. Dalilnya Allah bersumpah dengan perkataan walayalil ashar, iaitu demi 10 malam. Kita maklum kan, setiap apa yang Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan dia adalah hari yang sangat-sangat utama. Okay? Apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap sesuatu dalam ayat Quran, itu menunjukkan dia adalah hari yang utama. Okay. Okay, sebelum saya jawab soalan Bonda Wan Aisyah, saya nak teruskan sikit je. Baik, yang nombor 2 ni ibu-ibu, ayat nombor 2 ni walayalil ashar ni, para ulama tafsir kata apa? Di sini Allah Ta'ala di sini ada 3 tafsiran. Dekat walayalil ashar ni ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, para ulama tafsir kata apa? 10 malam di sini, walayalin ashar ni, 10 malam di sini adalah merujuk kepada 10 awal Muharram, kata mereka. Ni adalah merujuk 10 awal Muharram ni. Sebagai ulama tafsir lah. Okay, dia kata 10 awal Muharram. Datang pandangan yang kedua, dia kata tak, ni bukan 10 awal Muharram. Ini adalah 10 akhir Ramadan. Betul juga kan? Yang berpandangan dengan 10 awal Muharram ni, dia tahu sebab bulan Muharram adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan sebahagian daripada bulan haram. Dan pada bulan Muharram juga adanya hari Ashura dan hari Tasu'a yang digalakkan untuk kita berpuasa. Pandangannya betul. Tapi datang pandangan kedua, dia kata tak. Yang utamanya adalah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan pun betul juga. Sebab adanya malam Lailatul Qadar. Tapi datang pandangan yang ketiga, dia kata tak. Bukan 10 awal Muharram, bukan 10 akhir Ramadan. Tetapi 10 malam dekat sini adalah 10 hari awal Zulhijjah. Okey. Daripada 3 pandangan ni ibu, mana yang betul? 10 awal Muharram ke? 10 akhir Ramadan ke? Ataupun 10 awal Zulhijjah? Ada 3 pandangan. Mana yang ibu-ibu rasa lebih kuat? Yang paling betul sekali? Masing-masing ada hujah dia Ustaz. Masing-masing ada hujahnya. Tetapi yang paling kuat hujahnya adalah 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah. Okey. Kenapa 10 awal Zulhijjah?
Sebab surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum baginda Nabi hijrah. Keutamaan Muharram dan keutamaan Ramadan ni dia berlaku selepas Nabi hijrah, zaman Nabi di Madinah. Barulah ada ibadah haji, ibadah puasa Ramadan. Barulah ada keutamaan-keutamaan pada bulan Muharram. Tapi sebelum tu tidak ada keutamaan, tidak ada pelaksanaan ibadah puasa, melainkan orang Arab Mekah, ya, mereka sambut bulan Zulhijjah. Sebab pelaksanaan ibadah haji telah dimulakan. Manasik haji itu bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi secara tradisinya di Kota Mekah ni, mereka melaksanakan ibadah haji, meraihkan hari-hari haji ni sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Happy lagi lah. Jadi mereka dah jadikan 10 awal Zulhijjah ni nak sampai ke hari Arafah, hari wukuf, hari tasyrik ni dah bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi para ulama mengatakan asbab surah ni surah Makkiyah, maka 10 hari yang Allah Ta'ala bersumpah ni adalah merujuk pada 10 hari awal Zulhijjah. Dan ia dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashar. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal salihnya yang paling Allah Ta'ala cintai melainkan pada hari-hari 10 awal Zulhijjah. Maksudnya apa ibu-ibu? Kita kira tadi kan 28 Jun adalah bersamaan dengan 9 Zulhijjah. Okey. Jadi ibu-ibu kena kira start daripada 1 Zulhijjah berapa bulan? 1 Zulhijjah 20 Jun. Okey, 20 Jun tu ibu-ibu adalah setiap amal soleh yang kita buat Allah Ta'ala akan cintai. Kita sedekah sekarang dengan kita sedekah pada 20 Jun. Dua-dua adalah kebaikan. Tapi kebaikan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah sedekah pada 20 Jun. Kita solat, kita baca Quran, kita ziarah ibu bapa kita, kita berakhlak mulia, kita buat apa saja amal soleh. Yang kita buat sekarang dengan kita buat 20 Jun nanti, 1 Zulhijjah, Allah lebih cintai amal soleh pada 1 Zulhijjah berbanding daripada hari-hari yang lain. Saya ulang lagi sekali. Setiap orang dia ada hari anniversary dia, hari ulang tahun dia, hari raya hari kelahiran dia. Dia buat macam biasa. Hari ni kita makan kedai juga. Dengan hari anniversary kita pergi makan kedai juga. Tapi di antara dua hari itu, hari yang lebih utama yang kita rasa lebih seronok dan kita akan pergi makan yang lebih best adalah pada hari anniversary kita. Hari-hari makan. Tapi ada hari yang utama yang kita akan lebih raikan. Betul tak? Macam itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk 10 hari awal Zulhijjah, semua amal soleh yang kamu buat, Allah lebih cintai. Semuanya Allah lebih cintai. Okay? Jadi kita dah tanda dah start daripada 20 Jun sampailah nanti iaitu pada 29 Jun. Itu adalah hari-hari yang utama yang kita nak rebut sebanyak mungkin amal soleh yang kita lakukan. Baik, apa amal soleh yang kita boleh buat pada 10 hari awal Zulhijjah? Para ulama menyebutkan tidak ada satu pun yang khusus. Tak ada. Tidak ada satu pun yang khusus. Buatlah apa sahaja mengikut kemampuan kita. Kita buat apa sahaja mengikut kemampuan kita. Sekalipun kita bekerja nak menafkahi keluarga pun dikira sebagai amal soleh. Cuma baginda Nabi SAW menganjurkan kepada kita memperbanyakkan tasbih, memperbanyakkan tahmid, memperbanyakkan takbir dan memperbanyakkan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Nabi ajarkan kepada kita memperbanyakkan zikir-zikir itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jelas ibu-ibu? Boleh? Itu antara hari yang utama. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Bila Nabi kata apa?
10 hari awal Zulhijjah tu hari yang paling Allah cintai. Kamu buatlah apa amal soleh, Allah cintai pada hari tersebut. Sahabat Nabi ni bila dia dengar benda tu, dia rasa tak puas hati. Lalu dia kata apa? Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah mereka yang keluar berjihad pun tak seafdal macam yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah? Qala, kata Nabi SAW, wala jihad fisabilillah. Sekalipun dia keluar jihad di jalan Allah, jihad itu tak seafdal macam mereka yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah. Okey. Kenapa para sahabat tanya tentang jihad? Sebab seutama-utama ibadah ni adalah jihad lah kan. Sebab kita kena korbankan harta dan korbankan nyawa kita. Jadi sebab itu sahabat tanya betul-betul. Betul ke Allah Ta'ala cintai amal soleh 10 awal Zulhijjah? Nabi nak kata ya. Sampai Nabi kata apa? Kalau dia berjihad pun, jihad tu tak seafdal daripada orang yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah. Dan satu lagi kita kena ingat, sahabat Nabi tanya pada pasal jihad ni sebab bila masuk bulan haram, maka tidak ada lagi jihad. Mereka akan berhenti daripada berperang. Jadi jihad ni dia tak akan berlaku pada bulan haram dan dia tak akan berlaku pada bulan Zulhijjah. Dia hanya dilakukan selain daripada bulan haram, selain daripada bulan Zulhijjah. Jadi mereka tanya betul-betul pada Nabi ni, betul ke ya Rasulullah ni utama? Ya, utama. Walaupun kamu berjihad, jihad tu tak seafdal beribadah 10 awal Zulhijjah. Lalu Nabi kata apa? Illa, melainkan. Nabi kata kecualilah rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, melainkan kalau dia pergi jihad, dia bawa harta dia bawa nyawanya, falam yarji' bi dhalika bi syai'. Melainkan dia pergi jihad, bawa harta, bawa nyawa. Habis jihad, dia pun meninggal dunia syahid dan hartanya dirampas oleh musuh. Barulah jihad itu lebih afdal dan Allah Ta'ala cintai. Itu nak menunjukkan utama dan besarnya 10 hari awal Zulhijjah. Okey, dapat ibu-ibu? Boleh? Okey, itu adalah keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Tadi kita bincang keutamaan bulan haram. Dalam bulan haram ada hari yang lebih istimewa, 10 awal Zulhijjah. Ibu-ibu, saya nak lebih mudah macam ni ibu-ibu. Sebelum kita masuk kepada kalender kalender Islam yang baru, kalender hijrah yang baru, sebelum masuk tahun baru ni ibu-ibu, Allah Ta'ala ni dia nak berikan kepada kita peluang kedua. Boleh jadi tahun ni kita tak perform. Boleh jadi juga Ramadan yang lalu pun kita tak perform. Ada orang mungkin warded kan, masuk hospital, sakit, keuzuran dan segalanya. Kita tak perform. Sebelum masuk tahun hijrah yang baru, Allah beri peluang yang kedua melalui iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Kena betul-betul perform lah 10 hari awal Zulhijjah ni. Sebab apa? Dia adalah peluang kedua. Kita nak pengampunan, kita nak kecintaan Allah, kita nak ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Sebab sebelum masuk ke tahun kalender yang baru, inilah salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Okey. Baik, tengok ayat yang ketiga pula, Allah kata apa? Wasyafa'i wal watar. Allah Ta'ala bersumpah, wasyafa' demi yang genap, wal watar demi yang ganjil. Okey, sebelum tu saya nak jawab dululah. Boda Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi, bagaimana dengan jemaah yang menipu memakai ihram kerana nak masuk ke dataran untuk melakukan tawaf sunat? Okey, baik. Yang ini menjadi perbincangan lah dalam kalangan kita hari ni. Macam mana saya dalam keadaan nak buat tawaf sunat ni? Okey, di sini ada beberapa perkara lah yang kita nak berikan perhatian. Kalau ikut saya punya pegangan, apa-apa yang berkaitan dengan penipuan sudah tentulah ia adalah perkara yang haram. Okey. Apa-apa yang berkaitan dengan penipuan sudah tentulah ia perkara yang haram. Walaupun kita kata, alah, saya ni nak buat ibadah je Zat. Kan, saya tak naklah duduk atas jauh. Kita kena ingat arahan yang dikeluarkan mana-mana pemerintah di mana-mana di wilayah negeri pemerintahannya, maka taat kepada pemerintah itu adalah kewajipan. Okey, ini sifat orang mukmin. Dia mesti taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada pemerintah.
Pemerintah yang buatkan undang-undang ni sudah tentulah dia telah fikir semasak-masaknya mengikut keadaan dia lah. Mungkin terlalu ramai jemaah kan. Mungkin ada sebab-sebab yang kalau orang buat macam ni nanti lagi tambah sesak lagi di kawasan mataf dan sebagainya, maka dia buat undang-undang macam tu. Jadi kewajipan bagi seorang mukmin adalah mentaati pemerintah. Jadi kalau boleh elak-elakkanlah. Kalau boleh tak apalah kita tawaf di atas walaupun jauh sedikit, tapi anggaplah itu sebagai satu jihad. Mana ada ibadah yang mudah, semua ibadah susah. Kalau kita tak larat sekalipun, bolehlah kita ambil skuter dan sebagainya kan. Bawa lah skuter tu. Tapi kalau betul-betul saya tak ada duit, saya nak dan sebagainya, mungkinlah ada keringanan, rukhsah lah kepada orang-orang yang khusus, tapi dia bukan untuk secara umum. Semua orang boleh turun pakai ihram, buat je tawaf sunat walaupun dia bukan dalam ihram, boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk orang-orang tertentu mungkin boleh lah, ada kelonggaran-kelonggaran dia. Saya boleh jawab macam tu je, tapi untuk secara asasnya kalau boleh elak-elakkanlah. Janganlah kita menipu, sebab hal-hal ibadah ni, apatah lagi bukan ibadah, menipu adalah sebahagian daripada perkara yang diharamkan. Okey, baik, kita masuk ayat yang ketiga ni, wasyaf'i wal watar. Allah Ta'ala bersumpah demi yang genap dan Allah Ta'ala bersumpah dengan yang ganjil. Al-Imam Qurtubi di dalam tafsir dia kata apa? Genap dan ganjil ni banyak maksud. Banyak maksud. Boleh jadi dia merujuk kepada waktu solat. Sebab apa? Ada salat yang genap bilangannya, ada salat yang ganjil bilangannya. Ada 3 rakaat, ada yang 4 rakaat kan, ada yang 2 rakaat, ada yang ganjil dan genap. Maka dia kata ayat ketiga ni merujuk pada salat. Ada juga yang kata genap dan ganjil ni merujuk kepada Allah dan juga makhluk dia, Khaliq wal makhluk. Sebab apa? Allah itu esa dan makhluk itu hidupnya berpasangan. Ada siang malam, ada jantan betina, ada lelaki perempuan, ada bulan bintang, ada ion positif, ada ion negatif. Apa lagi? Semua benda yang Allah ciptakan, makhluk dia semuanya berpasangan. Sebab apa? Sebab kita tak sempurna. Maka kita sangat bergantung kepada sesuatu yang lain. Okay? Sebab itu kita diciptakan dalam keadaan berpasangan. Tapi Allah dia esa. Faham tak ibu-ibu? Boleh tak? Okay? Saling melengkapi. Terima kasihlah Kak Azrina. Saling melengkapi. Tahniah juga lah pengantin baru. Saling melengkapi kan. Semua orang nak hidupnya berpasangan sebab dia nak melengkapi di antara satu sama lain. Sebab itu makhluk ni Allah ciptakan dalam keadaan berpasangan. Okey. Namun yang paling utama di sini wasyafa' wal watar ini adalah merujuk kepada hari-hari di 10 hari yang utama ni. Hari-hari yang berada pada 10 hari utama. Hari yang genap adalah merujuk kepada 10 Zulhijjah, hari nahar. Okey, 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Maksudnya daripada 365 hari ada 4 bulan yang utama, 120 hari yang utama, bulan-bulan haram. Daripada 120 hari itu ada 10 hari yang utama, iaitu 10 awal Zulhijjah. Daripada 10 awal Zulhijjah itu ada 2 hari yang utama. Hari yang genap Aidil Adha dan hari yang ganjil, iaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah adalah 2 hari yang Allah Ta'ala bersumpah, menunjukkan keutamaan dan menunjukkan keistimewaan dia. Okey, hari 10 Zulhijjah, dia adalah hari yang utama. Seafdal amal soleh yang kita lakukan pada hari tersebut, iaitu awal Zulhijjah nanti, 10 Zulhijjah nanti, apa dia ibu? Iaitu melaksanakan ibadah korban. Okey, melaksanakan ibadah korban. Jangan lepaskan peluang untuk buat ibadah korban. Ustaz, tahun lepas saya dah buat ibadah korban. Itu tahun lepas. Sekarang cerita tahun ni. Okey, kena buat ibadah korban. Ibadah korban ni kenapa dia utama? Okey, ibadah korban ni dia sangat-sangat utama. Bahkan dia diletakkan sebagai sunnat muakkadah. Ibadah yang sangat-sangat dan sangat-sangat dituntut. Di dalam mazhab Hanafi, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Wajib.
Kita ni hampir pada wajib, tu namanya sunnah muakkadah. Dia hampir kepada wajib. Hampir kepada wajib, tetapi diringankan. Tapi kalau mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Okey. Bagi yang mampu ni maksudnya apa ibu-ibu? Mampu. Kalau kita tengok para ulama kita kata korban ni syarat dia mesti orang yang mampu. Mampu ni apa? Siapa boleh terang kepada saya? Mampu tu macam mana? Kategori mampu. Saya ni kategori mampu ke tidak nak buat ibadah korban ni? Income dia ada lebihan Ustaz. Okey, income dia ada lebihan. Lebihan dia sudut macam mana? Kak? Maknanya semua keperluan tu dia dah dapat, macam mana, dia tak ada hutang, dia dah, yang mana basic dia dah dapat, macam mana nak cakap, expensive. Tak tahu nak buat ayat. Okay, alright. Okay. Lebihan dekat sini ibu dengar betul-betul dalam mazhab, lebihan dekat sini bukan bererti hutang dan sebagainya. Lebihan dekat sini adalah merujuk kepada perbelanjaan pada 4 hari. Perbelanjaan pada 4 hari. Apa 4 hari ni? Hari Nahar, 10 Zulhijjah dan 3 hari Tashrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 hari. Contoh sehari kita hari ni belanja berapa? Contohlah saya atur isi rumah kita. Satu hari kita belanja berapa ringgit? Ada sarapan, ada makan tengah hari, ada makan malam. Satu keluarga berapa? Anggaran? RM20 lah. Kalau saya lah. RM20? 2 orang je dengan anak. Okey. Contohlah, Kak Azrina RM20 sehari. RM20 kali dengan 4 hari, RM80 tak sampai RM100. Ada orang anak ramai pula, dia ada 5-6 orang. Contohlah anak kecil-kecil pula. Mungkin sehari perbelanjaannya RM100 ataupun RM200. Misal RM200. RM200 tu kali dengan 4, RM800. Okey. Sekejap. Okey. Bonda Hawa kata, Ustaz bila puasa sunat? Sepanjang 10 hari tu, daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah boleh buat ibadah sunat. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Nanti kejap. Nanti saya share. Tak habis lagi ni. Okey. Tapi sepanjang tu boleh puasa sunat. Tapi yang paling afdal 9 Zulhijjah lah. Okey. Okey, baik. Sekarang ni tengok Kita belanja contoh tadi saya kata RM200 sehari. Kali dengan 4 hari, hari ke-10, hari 11, 12, 13, RM800. RM800 ni perbelanjaan kita untuk 4 hari. Bila tengok dalam simpanan kita dan cash yang ada di wallet kita, kita ada dalam RM1,500 contoh. Lebihan kita dah selesaikan lah bayar bil, kita dah selesaikan lah semualah, kita punya perbelanjaan tu kita dah bayar. Ada lebihan RM1,500 contoh. Ada lebihan RM1,000. Perbelanjaan 4 hari tu hanya RM800 ataupun RM600. Kita duduk dalam kategori mampu. Mampu. Okay, kategori kita adalah kategori mampu. Dia bukan kira seminggu, dia bukan kira sebulan. Lebihan itu adalah perbelanjaan. Cukup perbelanjaan 4 hari, ada lebihan, maka kita duduk dalam kategori mampu. Apatah lagi hari ni, orang yang mampu boleh beli 2-3 kereta, mampu boleh beli telefon, mampu beli benda-benda yang tak memberi keutamaan. Kan? Macam-macam benda dia beli, macam-macam benda yang dia boleh buat. Sudah tentulah dia mampu. Kita kata Ustaz mahal lah Ustaz sekarang nak buat korban. Contohlah, sekarang rate di Malaysia untuk buat satu bahagian korban RM750 ke RM800. RM750 ke RM800. Kita kata mahal. Sebenarnya tidak. Kalau kita betul-betul rancang kita nak buat, ibu-ibu boleh bayangkan, start daripada 1 hari bulan, 365 hari sehari, kita hanya menyimpan lebih kurang dalam RM2 sahaja. Sehari RM2 sahaja. 365 hari. Kalau setahun, sehari kita menabung RM2. Setahun kita boleh dapat dalam RM700 ke RM800 Malaysia. Orang lain boleh beli rokok lah, beli tu beli ni. Kenapa tak boleh buat ibadah korban? Ini saya minta maaf, ini bukan nak sentap. Tapi ini adalah perkara yang kita nak bagi faham. Kategori mampu tak mampu ni. Okay? Kita boleh beli
kita boleh ambil satu bahagian daripada ibadah korban. Kalau kita kata mahal lah RM800 saya nak buat ibadah korban, saya betul-betul susah. Ibu-ibu boleh buat di luar negara yang kita tengok ada yang buat 400.5, 300.5. Kalau ikutkan setahun, sehari dia menabung hanya RM1 sahaja. Kita kena bayangkan, buat ibadah korban ni, dia adalah ibadah yang kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur. Dalam tempoh setahun ni, apa yang kita tak dapat? Allah kurniakan kita anak, Allah kurniakan kita cucu, Allah kurniakan kita jodoh, Allah beri anak-anak kita pekerjaan, ada yang graduate, ada yang itu, macam-macam niat. Macam-macam ganjaran yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Jadi tanda kita syukur pada Allah Ta'ala adalah melaksanakan ibadah korban. Okay? Jadi kita nak kongsi nikmat tu dengan orang-orang yang sangat memerlukan. Sebab itu ada satu riwayat menyebutkan, disebutkan ia adalah kata-kata daripada Abu Hurairah. Ada juga yang kata ia adalah ucapan daripada baginda Nabi SAW. Iaitu disebutkan, sesiapa yang tak buat ibadah korban, tolong jangan hampiri masjid kami. Okay, maksudnya apa? Lepas solat air raya yang tak buat ibadah korban, please kamu baliklah. Kamu balik. Kami tak nak tengok muka orang yang kedekut. Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan, Allah beri macam-macam pada kamu. Bukan kamu tak ada harta, bukan tak mampu, tapi kamu tak nak buat ibadah korban. Tolonglah jangan sakiti hati kami ni. Jangan duduk dekat masjid kami ni, ruangan ni. Pulanglah. Kami tak nak tengok muka orang-orang yang kedekut. Sampai tahap tu. Okay? Sampai tahap tu. Jadi, dia adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut dan dia adalah ibadah yang paling afdal pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah adalah hari yang paling utama kan. Jadi hari yang paling utama tu adalah buat ibadah korban pada 10 Zulhijjah. Oh, Bonda Rosman nak tanya ke? Tak ada. Okay, tak ada tak apa. Alright. Ustaz, kalau saya tanya boleh? Boleh. Maaf Ustaz, ada tempat dekat luar negara yang dia punya kos tu agak rendah lagi lah berbanding dengan Malaysia. Betul. Jadi macam mana kalau saya nak tanya tentang keluhuran hati kita lah. Yang kalau kita tiba-tiba kita buat perbandingan tu, lepas tu kita ambil tindakan okey, kita buat yang luar negara sebab dia lebih murah. Okay. On the other hand, maksudnya dalam arti kata lain, memang kita nak berkorban, kita nak buat ibadah korban, and dari segi kemampuan, macam katalah kita cakap, kita memang basic rule, kita kata kalau boleh beli tudung mahal, boleh beli handphone mahal lah, beli apa mahal, kenapa kita tak buat ibadah korban ni kan? Jadi tapi dia yang pilihan tu tiba-tiba yang korban ni nak ambil yang di sini murah, yang dekat luar negara ni murah. Tapi macam satu contoh lain, sorry Ustaz, satu keadaan lain pula, orang ni memang jadi tak mampu, dia tidak mampu tapi dia simpan berjimat semua, every month berjimat, simpan sampai kan dapat sampai dapat jumlah ni, katakanlah 700, sebab dekat Malaysia katakanlah 800.5. Jadi dia kata dia buat 700, okeylah ambillah yang luar negara. Dalam situasi tu macam mana Ustaz? Saya nak belajar yang tu. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Safia. Okey, tengok Allah Ta'ala bersumpah, kata Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah beri pada kamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang melimpah-limpah. Kan kita maklum al-kautsar ni nikmat yang melimpah untuk Nabi. Kalau dekat dunia Allah beri Nabi ni nikmat yang luar biasa banyak dia. Nabi diberikan umatnya ramai, Nabi dikurniakan kelebihan bertemu dengan Allah pada malam Isra Mi'raj, Nabi dikurniakan Al-Quran, Nabi diberikan mampu untuk beri syafaat pada umat dia, macam-macam lah nikmat dunia. Manakala di hari akhirat Nabi akan dikurniakan adanya Al-Haud, iaitu telaga Al-Kautsar khusus untuk umat Nabi SAW. Jadi Nabi ni Allah kata diberi macam-macam nikmat. Jadi kalau kamu nak syukuri nikmat yang aku beri pada kamu wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka kamu kena dirikan salat dan kamu kena menyembelih. Apa kaitan nikmat tadi dengan salat dan sembelih?
sembelih dan juga solat ni, kalau pada ibadah solat itu adalah cara kamu nak syukur pada aku adalah kamu kena korbankan kehendak kamu. Itulah tanda syukur. Kita punya keinginan kan. Jadi kita tolak ke tepi keinginan kita, utamakan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah Ta'ala kepada kita adalah apa yang Allah perintahkan, kita buat apa yang Allah suruh. Itu kita utamakan keinginan Allah. Itu tanda syukur. Dan satu lagi, iaitu kamu kena korbankan harta kamu untuk zahirkan kesyukuran kepada Allah. Ada orang dia mampu korbankan diri dia tapi tak mampu korbankan harta. Ada orang mampu korbankan harta tapi tak mampu korbankan diri dia. Tapi orang yang betul-betul syukur pada Allah, dia boleh korbankan harta, dia boleh korbankan keinginan dia, mengutamakan keinginan Allah. Itulah namanya syukur. Jadinya, ini basic yang paling awal sekali lah kita kena faham. Okay, macam mana saya nak zahirkan rasa syukur ni? Saya kena utamakan keinginan Allah dan saya kena mampu korbankan harta saya, barulah dinamakan sebagai syukur. Yang kedua, afdal ibadah korban ni adalah kita tengok haiwan korban tu dikorbankan di depan mata kita. Lebih afdalnya kita sembelih sendiri. Okey. Dekat mana kita akan solat raya nanti dan berkorban, solat hari raya nanti, di situlah tempat yang paling afdal. Sebab orang haiwan korban yang paling afdal ni adalah yang disembelih sendiri. Kalau tak mampu sembelih, kita kena saksikan. Tapi kalau kita tak mampu juga, okey, maka kita boleh buat ibadah korban ni di luar negara. Sebab afdal ni dia hanya diletakkan hanya kepada tempat yang kita akan buat ibadah korban. Tempat kita solat hari raya tu nanti, di situ yang paling afdal untuk berkorban. Tapi boleh tak kalau saya buat di luar negara? Jawapannya adalah boleh. Bagi saya, pandangan saya, kalau ada orang ni dia menyimpan, memang cukup untuk buat di korban di Malaysia, tapi dia buat perbandingan di luar negara lebih murah. Boleh tak saya buat di luar negara? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada halangan. Dia hanya berkaitan tentang isu afdal tak afdal saja. Kalau kita rasa saya nak berkorban kan, tanda saya syukur pada Allah Ta'ala, menzahirkan rasa syukur tu sungguh-sungguh, ambillah yang ada dekat tanah air. Sebab kita tahu afdalnya buat di tanah air. Okay, tapi dalam masa sama kita berbahagi-bahagi perasaan kita kan. Kita nak buat luar negara, buatlah, tak ada masalah. Okay, buatlah. Tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau tak buat. Okay, tak ada masalah. Ataupun kita sendiri tanya pada diri kita, saya boleh beli telefon mahal, tudung mahal, baju mahal. Kenapa saya berkira-kira untuk buat ibadah korban? Sebab kita kena tahu, kita bukan berkira-kira dengan orang. Kita sedang berkira dengan Allah Ta'ala. Okay? Baik. Okey, afdal tu pahala lebih ke tidak? Oh, ni saya tak tahulah bincang pahala ni, tetapi yang paling disukai. Yang paling disukai. Okey, suami kita lah. Dia paling suka benda ni. Kalau saya tak bagi pun tak apa. Saya bagi macam ni pun dia dah happy dah. Tapi sebabkan yang ni paling disukai, saya buat juga. Dia bukan isu pahala, tetapi itu sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan kita lah. Kalau kita betul-betul cintai Tuhan kita, sudah tentulah kita akan buat yang paling dia cintai. Betul tak? Kita akan buat apa yang paling dia dicintai. Itu nama. Sebab bercinta ni kan, cinta ni adalah kita akan jadi hamba kepada apa yang kita cintai lah. Kita sayang harta, maksudnya kita cintai harta kita. Tapi kalau kita sanggup buat apa saja demi Tuhan kita, maksudnya kita adalah hamba kepada Tuhan kita. Kita hanya menjadi hamba kepada apa yang kita cintai. Jadi di antara tu kita boleh tahulah sebenarnya saya ni macam mana kan. Tak apalah, dia sebenarnya luas. Okay. Tapi semua orang tak duduk di tempat yang sama. Jadi sebab itu ambillah jalan yang kita boleh buat ibadah korban. Dalam masa yang sama, kita punya kehidupan harian kita pun tak terganggu lah dengan kitanya perbelanjaan dan sebagainya. Balance kan lah. Okay. Sebab itu saya tak jarang-jarang nak bincang pasal afdal ni. Tapi lebih kepada galakan untuk buat ibadah korban. Sebab dia adalah hari yang sangat-sangat utama. Okay, hari yang sangat-sangat utama. Dan kita bincang-bincang jugalah dengan pasangan kita kan. Sebab dari sudut perbelanjaan ni benda penting. Bagi tahu dengan pasangan kita. Kalau dia setuju, kita buat sama-sama. Sebab itu, kalau suami buat, isteri tak payah buat dah.
Kalau isteri buat, suami tak payah buat dah. Boleh pilih salah satu. Okay, cukup memadai satu rumah, satu korban. Cukup memadai. Tapi kalau dia nak buat satu rumah, semua orang beribadah korban, tak ada jadi masalah. Itu pun adalah sangat-sangat dituntut. Okey. Baik, itu pada ibadah korban lah sangat-sangat digalakkan untuk kita buat. Harapnya menjawablah kepada Puan Safia. Ustaz, Alhamdulillah jelas. Tapi tadi saya slow sikit lah. Ustaz dah cakap pasal tanda syukur kita kepada Allah tu kan? Yang keinginan Allah, kita buat apa yang diperintahkan sebagai tanda syukur kepada Allah. Lepas tu Ustaz dia explain lagi, kita korbankan harta. Ada yang tu, that part tu saya tertinggal. Boleh ke Ustaz ulang? Okey. Ustaz mana? Sorry, terima kasih Ustaz. Fasalli li rabbika wanhar tu, dirikan salat, iaitu tanda kita syukur pada Allah adalah dirikan salat. Dirikan salat tu maksudnya kita korbankan keinginan kita dengan mengutamakan keinginan Allah. Kan solat. Contohlah, waktu kita tengah nyenyak tidur, bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab saya nak solat, nak utamakan keinginan Allah. Kalau keinginan saya nak sambung tidur. Tapi saya tinggalkan keinginan saya utamakan keinginan Allah. Itu namanya solat. Tanda syukur pada Allah ni, kita utamakan keinginan Allah lebih daripada keinginan kita. Wanhar pula menyembelih tu, kita syukur pada Allah dengan korbankan harta kita. Jadi ada orang dia korbankan harta dia tapi dia tak mampu korbankan keinginan dia. Saya boleh korban, saya boleh pergi haji umrah, tapi saya minta maaf, saya tak boleh tinggalkan merokok ni. Merokok tu keinginan dia, tapi saya tak boleh tinggalkan. Ada orang jadi macam tu kan. Sampai duduk dekat Mekah pun masih lagi merokok. Boleh keluar harta, beribu-ibu keluar. Tak apa, saya boleh korban harta, tapi korban keinginan tak boleh. Ada orang boleh korbankan keinginan dia, tapi tak boleh korbankan harta dia. Awak nak suruh saya solat, awak nak suruh saya buat itu, saya boleh buat. Tapi nak suruh saya sedekah, minta maaf lah, saya sangat susah. Ada orang jadi macam tu. Sebab itu, yang menyempurnakan sifat syukur tu apabila dia mampu dua perkara. Dia utamakan keinginan Allah dan dia sanggup korbankan harta dia. Barulah disebut sebagai syukur di sisi Allah Ta'ala. Jelas puan? Betul tak? Yang saya faham puan yang betul. Sangat jelas. Okay. Macam maksudnya kita boleh buat semua korban harta tu, tapi macam kita nak membazir juga. Instead of beli tudung yang biasa je, kita beli tudung mahal tu. Macam tu lah. Katakanlah kan, diri saya lah ni macam tu. Okay, faham? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, jadi Asy-Syafa' itu merujuk pada hari nahar, hari genap 10 Zulhijjah, dan seafdal ibadah pada hari itu adalah buat ibadah korban. Okay. Baik. Manakala wal watar, demi hari yang ganjil, merujuk pada 9 Zulhijjah. Hari ganjil kan 9 Zulhijjah, dan dia adalah hari wukuf. Hari wukuf. Bagi orang yang buat ibadah haji, mereka akan berwukuf di padang Arafah nanti. Bagi kita yang tak buat ibadah haji, hari yang paling afdal pada hari itu adalah kita melaksanakan puasa hari Arafah. 28 Jun nanti puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah nanti kita sangat-sangat dituntut untuk berpuasa kerana apa? Kata Ibn Battal, dia adalah hari yang digalakkan untuk kita berpuasa kerana ganjaran dia tidak ada pada ibadah yang lain. Sebab ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatu allati ba'dah was-sanatu allati qablah. Allah akan berikan pengampunan pada orang yang berpuasa Arafah ni setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Ibn Battal kata apa? Itu adalah ganjaran yang Allah tak beri pada ibadah lain. Selalunya ibadah tu ganjaran dia pengampunan dosa lepas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan dosa lepas. Tapi untuk hari Arafah, pengampunan dia yang lepas dan yang akan datang. Satu-satunya pada ibadah hari Arafah. Itu sangat-sangatlah dituntut. Okay, jangan tinggalkan untuk puasa hari Arafah. Dan yang keduanya iaitu memperbanyakkan doa pada hari Arafah. Selalu kita ingat hari Arafah ni kita doa orang yang buat ibadah haji kan. Kalau orang buat ibadah haji, dia akan kumpul dua kelebihan. Satu, dia sedang berada di hari Arafah. Kedua, dia berada di padang Arafah. Doanya sangat-sangat mustajab. Tapi buat kita yang tak pergi haji ni, adilnya Allah pun mustajab. Sebab apa? Kita berada pada hari Arafah. Kita pertama berada di hari Arafah. Kedua, walaupun kita tak berada di Arafah,
tetapi kita berada dalam keadaan berpuasa. Salah satu daripada doa yang mustajab orang yang berpuasa ni. Kita pun mengumpulkan dua perkara yang mustajab. Okay, jadi ambil peluang untuk banyak-banyak berdoa pada hari Arafah. Hadis yang kita baca tadi tu, Allah kata ma aradu haula'i. Apa yang kamu nak, apa yang kamu nak minta ni, apa yang kamu kehendaki mintalah, aku nak makbulkan. Itu adalah hari Arafah, hari yang kita kena berdoa. Dan doa pada hari Arafah nanti jangan ikut waktu Mekah. Jangan ikut waktu Mekah. Okay, jangan ikut waktu Mekah. Tapi ikut adalah waktu di tempat kita menetap. Okay, sebab nanti ada orang akan share hari Arafah nanti, waktu wukuf nanti pukul 5.30. Sebab apa? Itu Zuhur waktu Mekah kan, 5.30. Doa lah waktu tu, rugilah. Sebab apa? Kita dah di penghujung hari Arafah dah. Kita kena start bermula daripada hari Arafah. Masuk 9 Zulhijjah, berdoa lah. Sebab dia adalah waktu yang sangat-sangat mustajab. Okay, saya rasa ibu-ibu maklum dah benda ni. Dan saya rasa mungkin ada orang yang merasai dan pernah melalui pengalaman dia berdoa pada hari Arafah dan Allah Ta'ala benar-benar memakbulkan semua hajat-hajat permintaan dia. Okay, dia hari yang sangat-sangat mustajab kalau kita berdoa, berhajat dan sebagainya. Okay, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini antaralah perkara yang disebutkan tentang keutamaan yang kita akan tempuh 10 hari yang utama di bulan hadapan inilah hujung bulan Juni. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita ada masa 5 minit lagi. Okey, ada soalan ke sebelum tu? Kalau tak ada saya nak sambung sikit je. Tapi kalau ada saya jawab soalan. Ada soalan ke? Okey. Ustaz, tak apa. Okey, baik. Saya baca satu lagi hadis, yang sikit lagi hadis ni. Okey, hadis yang kedua ni hadis daripada riwayat Ibnu Hibban dan hadis ni bertaraf sahih. Iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, kata Nabi SAW, ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyamin ashri dhil hijjah. Faqala rajulun ya Rasulullah, hunna afdalu am iddatuhunna jihadan fi sabilillah? Qala hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Wa ma min yawmin afdalu indallahi min yawmil arafah. Yanzilullahu ila as-sama'id dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahla as-sama' fayaqulu unzuru ila ibadi syu'than ghubran dahin ja'u min kulli fajjin amiqa yarjuna rahmati walam yarau azabi falam yura yawmun aktharu itqan minan nar min yaumil arafah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari yang lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari awal Zulhijjah. Tengok Nabi sendiri sebut, tak ada hari yang lebih utama melainkan 10 awal Zulhijjah. Kita selalu bayangkan 10 akhir Ramadan tu utama sampai kita berebut-rebut kan, banyak sedekah, masjid tak tutup, berqiyamul lail, buat macam-macam ibadah kita buat. Hadis ni menunjukkan kepada kita 10 awal Zulhijjah dia lebih utama lagi. Tapi manusia sering melalaikan. Sebab tu hadis ni keluar. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah. Sebab itu Allah tak bersumpah dengan 10 akhir Ramadan. Dia utama tapi orang semua maklum. Orang semua rebut peluang tu. Orang semua beramal. Tapi 10 awal Zulhijjah ramai orang tak tahu dan ramai orang tak beramal. Okay. Sebab itu keluar hadis-hadis ni ada sebagai ingatan kepada kita keutamaan pada hari-hari tersebut. Okay. Di sisi Allah tidak ada hari yang lebih utama yang tak ada afdal melainkan 10 awal Zulhijjah. Lalu Jabir berkata, ada seorang lelaki pun bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ia lebih utama ataupun ia termasuk di dalam sebagai jihad di jalan Allah? Nabi SAW pun menjawab, ia adalah lebih utama daripada sebagai jihad di jalan Allah. Tidak ada satu hari yang lebih utama di sisi Allah melainkan hari Arafah. Okay. Allah turun ke langit dunia, lantas dia berbangga-bangga dengan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Allah Ta'ala bangga pada hari tersebut. Di hadapan penghuni langit tentang penghuni bumi. Lalu Allah kata apa? Lihatlah pada hamba-hambaku dalam keadaan kusut
berdebu, berpanas. Mereka datang daripada segenap tempat yang jauh. Mereka semata-mata mengharapkan rahmahku dan tidak menginginkan azabku. Tidak ada hari yang dilihat lebih banyak orang yang dibebaskan daripada neraka melainkan pada hari Arafah. Allah Ta'ala akan sebut-sebut tentang kedatangan orang yang melaksanakan ibadah haji, wukuf di padang Arafah tu dalam keadaan Allah berbangga di hadapan penduduk-penduduk langit. Sebab apa? Manusia yang datang hanya mengharapkan rahmah Allah, pengampunan Allah dan nak Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada azab api neraka. Kalau kita faham hadis ni Ibu, lalu kita pergi ibadah haji, kita percayalah kita akan ada rasa saya buat ibadah haji ni tak ada niat dah. Melainkan saya buat ni semata-mata kerana Tuhan. Sebab apa? Tuhan sedang berbangga dengan apa yang saya buat. Jadi, kalau kita faham betul lah. Tapi kalau kita tak faham, kita akan rasa saya pergi buat ibadah haji ni sebab saya nak show off, saya nak up dalam saya punya Facebook, Instagram, saya nak tunjuk ni lah saya pergi haji muda-muda lagi. Rugilah. Sedangkan kita buat ni tak ada sebab yang lain melainkan hanya Allah dan Allah akan berbangga. Bayangkan, Allah berbangga dengan apa yang kita buat. Itu adalah satu penghargaan yang sangat utama lah. Bayangkan kalau suami kita cakap dengan kita, terima kasih lah tolong buat sarapan untuk saya ni. Kita rasa dah berbunga-bunga. Kita rasa tak ada yang lebih indah daripada ucapan tu. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala berbangga dengan amal-amal yang kita lakukan. Itu adalah satu ganjaran yang sangat besar. Apatah lagi Allah akan sebut-sebut nama kita di hadapan penghuni-penghuni yang berada di langit. Okey? Baik, wallahu a'lam. Saya minta maaf ada 9 suku dah. Satu soalan. Okey, silakan. Okey, sebab bila baca hadis ni Ustaz, besar ganjaran pada orang yang berada di padang Arafah waktu hari tersebut kan. Kita yang tiada di sana nak dapat sebesar-besar ganjaran ni juga. Macam mana Ustaz? Okey, baik. Kita nak dapat ganjaran ni saya sebutkan tadi, iaitu hidupkan 10 hari awal Zulhijjah dan juga jangan tinggalkan puasa sunat hari Arafah. Ini sebagai gantian lah. Dan juga melaksanakanlah ibadah korban. Okey, jadi 3 perkara ni kalau kita mampu buatlah sesempurna yang boleh, sebab inilah adilnya Allah Ta'ala. Inilah adilnya Allah. Orang yang pergi haji kita tak boleh nafikan, dia adalah jemputan Tuhan, tetamu Allah, duyufur Rahman. Tapi kalau kita yang tak dijemput tahun ni, jangan tinggal 3 perkara. Hidupkan 10 hari awal Zulhijjah, puasa hari Arafah dan laksanakanlah ibadah korban. Ini antara gantian lah untuk kita dapat sebaik-baik amalan, insya-Allah. Okey? Baik, terima kasih pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Atas pertemuan ni, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Rasanya semua dapat sesuatu pagi yang barokah ini. Di dunia ini kita penuhi kehendak Allah, di akhirat Allah penuhi kehendak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit bahan. Okay, pada pukul 5.15 petang kuliah asar hari ini bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke alam barzah. Dan kuliah akhir kita kuliah isyak pada pukul 9 malam hari ini bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Ustaz cepat sembuh batuk tu. Masya Allah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tak, saya ada dekat Malaysia dah balik dah. Baru sampai. Teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Walhamdulillah rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz.